Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali ke Safety Man Podcast. Dah lama kita tak bersiaran dan hari ini kita kembali lagi dan juga salam PKP. Kita masih lagi dalam PKP. Walaupun bukan lagi PKP, kita dah masuk ke PPN sebenarnya. Fasa PPN. Kita nak kena ubah lah tak payah lagi salam PKP. Alright, baik. So, seperti biasa, nak check suara. Sekiranya anda dengar suara saya, sila komen dengar ataupun sila tekan love. Kita nak pastikan yang sistem audio kita sampai kepada anda. Dan kita nak pastikan suara kualiti suaranya juga jelas. Okay. Sekiranya anda sudah, sekiranya anda mendengar suara saya, boleh tak tolong komen ataupun klik ataupun tekan love, boleh ni. Pak Yah ada lah malam ni. Pak Yah, how are you? Very long time no see. Sekarang Pak Yah kat mana? Sekarang kerja kat mana dah? Lama tak nampak ni. Baramli pun ada, Baramli. Yang malam ni Bang Ramli sebenarnya yang live betul-betul, yang lagi satu tu kita dengan safety status je. Okay, lamalah tak jumpa Pak Yah. Kita nak kena jumpa ngeteh-ngeteh lah sesekali. Ada kat PTP je. Allah, dekat je. Right, jom kita set. Set ngeteh. Alright, baik. Selagi 2 minit sebelum kita nak mula, kita bincangkan isu-isu dan juga perkembangan terkini dunia OSH. Yang pertama sekali, MSOSH baru sahaja anjurkan MSOSH Lancion Award untuk MSOSH Award tahun 2021. Tahniah kepada semua pemenang. Saya nampak ramai yang tayang award. Antara yang saya perasan, geng Hershey, geng Rika Vita, lagi siapa ada lagi. So sekiranya anda join MSOSH Award pada tahun ini, sila komen ada tak? Dan anda dapat award apa? Anda dapat award apa? Bronze, silver, gold ataupun platinum mungkin, atau mungkin ada yang grand. Platinum dan grand ni dia very rare. very rare. Okay. Dia tak ramai sebab dia punya kriteria dia tu termasuklah sekali dengan history, maksudnya berapa tahun zero LTI. Itu dia punya cabaran dia tu. Okay, baik. Yang lain, KKM baru keluarkan pelan strategi pengujian COVID-19 kebangsaan, National COVID-19 Testing Strategy. You all dah ni dah. You all dah sudah apa aku nak kata ni? Dah baca dan dah hadam dah ni bendanya. Ini saya dapat daripada Dr. Azli Afiat. Terima kasih Dr. Azli, tolong kongsikan. Kalau tidak memang sampai kiamat tak tahu. So yang ini antara yang saya yang saya perasan, gambar Datuk Dr. Nahayati ni hampir pada setiap page. Hampir pada setiap page. Tengok ada lagi kan? Dan kemudian yang lain ada kaedah TRIIS, dan kemudian ada lebih banyak clear guideline berserta dengan visual. Okay. Apa lagi yang saya perasan yang lain, frekuensi pemeriksaan berkala, ujian berkala ni dah diubah daripada 2 minggu sekali kepada seminggu sekali, dan kemudian ada guideline ni lah.
Ini yang penting. Ini yang penting. Okay. So sekiranya belum dapat lagi, saya dah letak benda ni kat dalam grup Telegram Safetyman Circle. Saya dah letak dekat sana. So boleh apa namanya? Boleh check it out lah. Boleh check it out. Rohan. Rohan adalah malam ni. Okay, baik. Yang lain, update yang lain daripada JKKP. Oh ni, JKKP baru sahaja buka permohonan untuk anugerah keselamatan dan kesihatan pekerjaan negara. Yang ini saya dulu pernah ingat Johor Tanjung Langsat Terminal. Tanjung Langsat Port, TLP, Tanjung Langsat Port. Tim Cik Syariwan pernah menang. Yang ini dia menang tahun bila 2019 ataupun 2018. Dan itu pemenangnya. So sekiranya anda dah achieve zero accident kan, untuk company-company yang zero accident lah, saya tahu dekat Malaysia ni ada banyak company yang achieve zero accident. Dia bukannya zero LTI, zero accident. Saya sangat sarankan anda participate untuk ni. Saya baik saya share lah kat website JKKP ni. Share screen Chrome tab yang ini. Kita share yang ini. Yang ini. So permohonan daripada 1 Disember hingga 31 Disember melalui website JKKP. Dan kalau dah pernah sertai pada awal tahun 2020, tak payah apply lagi sebab telah layak secara automatik. Agaknya sebab PKPB dululah. Anugerah ni tak jalan tahun lepas. Jadi tahun 2022 ni akan start balik lah ni audit. Lepas tu ada kategori baru. Anugerah Inovasi dan Teknologi, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Yang ini contohnya yang saya boleh fikirlah kan, kalau dalam COVID-19 ni ada inovasi yang pipe sambung-sambung kalau nak keluarkan hand sanitizer tu dengan just pijak je kan, so cepet dia keluar tu, saya rasa boleh lah tu. Boleh tu dijadikan tu. Yang lain sekarang ni, zaman sekarang ni banyaklah saya dengar macam forklift gunakan lampu biru untuk memberi amaran kepada kepada orang sekeliling and so on. Dan kemudian yang lain inilah, ini ada siap dengan panduannya, kriteria penilaiannya and so on. So saya sangat galakkan anda semua untuk ni, untuk participate. Mari saya share. Kita share ke page Azahan Safetyman. Include original post. Mari join. Mari join. Especially yang dah achieve zero accident atau zero LTI pun boleh jugalah. Sebab apa? Benda ni nanti bila dapat nanti kan, boleh digunakan untuk ni, boleh digunakan untuk untuk dalam resume anda nanti. Tulislah, barulah ada justifikasi untuk minta gaji 19,000 kan. Saya dulu pernah bantu company saya menang award inilah Anugerah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara. So kalau cik nak menang juga yang ini ni, bagi saya gaji 19,000. Tahun ni confirm boleh dapat, no problem. Macam tu.
Okay. Right. Okay, dah share. So anda boleh pergi check it out. Hey, Cik Arif. Cik Arif adalah malam ni. Belanjalah gambar MSOS punya lancion. Tak banyak gambar. Asyik awak selfie dekat pintu je. Pelik betul. Sekali-sekala selfie lah dengan AWACS ke, barulah seronok. Okey, baik. Oh, Cikgu Asri ni devices nak connected. Dia tengah ada isu connectivity nampak ni. Okey, tak apa. Kita tunggu Cikgu Asri. No problem. Okey, baik. Okey. Sekiranya anda sudah berada di sini, boleh saya tahu anda daripada negeri mana? Anda sedang follow daripada negeri mana? Boleh saya tahu? Sila komen di ruangan komen. Saya dulu duduk kat Johor, sekarang dah duduk kat KL. Contoh. Kan? Okey, baik. Ramai yang frust hari ini tak cuti. Termasuk Abang Ramli. Abang Ramli kena kerja ini. Tak pasal-pasal kan? Okey, baik. Okey. Tak sure Cikgu Asri ni dah sambung ke belum? Belum nampak lagi. Rohan dari JB Boss. Baik. Abang Ramli belum pindah negeri belum pindah negeri. Okey, baik. Okay. Yelen, anda berada daripada mana? Salam dah sambung. Kita test, boleh tak masuk? Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Waras. Alhamdulillah. Videonya tak keluar. Hari ni saya hanya berminat untuk kedengaran di udara saja. Kedengaran suara je. Kedengaran di udara saja. Okay. Tidak berada di tempat yang sesuai untuk mempamerkan video. Oh, ada rahsia-rahsia sulit kerajaan Okay, rasanya suara rasanya cukup lah kot katakan, bukannya tak ada apa-apa pun. Okay, boleh tak? Mana tahu ada yang nak tengok mukanya, tak apa. Konten saja, kontennya. Konten saja boleh. Baik, so kita mula sekarang lah Okey, baik. Kita bermula sekarang. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke Safety Man Podcast dan ini adalah program mingguan FB Azhan Safety Man di mana kita akan berkongsi ilmu dan pengetahuan dan juga pengalaman supaya membantu anda untuk jadi safety practitioner yang lebih baik. Dan pada hari ini kita akan membincangkan tentang keperluan untuk crane setup seperti yang telah digariskan di dalam surat arahan pelaksanaan oleh JKKP bilangan 2 tahun 2020. Dan pada malam ini kita ada Cikgu Asri. Mana dia? Kita ada Cikgu Asri. Hari ini dia berada di tempat kita akan dengar suaranya sahaja tanpa visual, tapi bolehlah. Itu je yang penting kan. Janji kita boleh dengar. Okey. Baik. So mungkin kita nak berkenalan dengan Cikgu Asri dululah. Cikgu Asri, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azhan dan rakan-rakan.
Sebenarnya tak ada yang special pun tentang diri saya. I'm not a YouTuber, saya bukannya influencer dan sebagainya. In fact mungkin saya tak layak pun ada dekat dalam podcast ni ya. Anyway, since ada bila ada orang berhajat, saya cubalah sebaik mungkin apa yang since masa pun ada sedikit dan bolehlah apa orang kata kacau-kacau sikit lah. Ya. Apa nak cakap saya begini kerja saya sekarang ni kerja apa itulah orang panggil cikgu kan, tapi cikgu yang tak diiktiraf lah kan kerajaan. Cikgu yang tak diiktiraf lah, cikgu yang tak diiktiraf. Even keluarga saya pun tak tahu apa saya punya kerja kan. Tapi pejam celik dah almost 11 tahun lah dalam kerja inilah. Dalam kerja ini lebih kurang macam itulah. Saya boleh katakan sebagai sahabat industri lah. Kita lebih kurang gitulah. Cikgu dekat industri ataupun sahabat kepada industri. Saya sebenarnya risau kalau nak guna perkataan cikgu tu kan, kerana ia macam satu martabat penguasaan ilmu macam itu kan. Sedangkan kita di industri kita hanya part of the puzzle lah. Kita sebagai part of the puzzle saja untuk melengkapkan dalam kitaran industri tu daripada mula sampailah mereka come out dengan mereka punya produk ke atau projek ke sebagainya lah. Kita hanya satu puzzle untuk melengkapkan iaitu sebagai perkongsian ilmu dengan mereka lah. Kadang-kadang ilmu tu ngam kan. Kadang-kadang ilmu tu tak ngam. Mungkin dia yang tak ngam ke macam mana ke. Kadang-kadang ya just berlalu gitu. Tapi kita sebagai cikgu ni orang kata kita dah memang itulah kerja kita kan. Macam cikgu kat sekolah kan, orang dengar kadang tak dengar ke apa kan, dia jalan terus saja. Begitulah kita ibarat air yang mengalir kan, kita just ibarat air yang mengalir. You stop pun nanti kita ngalir juga lalu kat lain kan. Begitulah. You nak ada orang minat ke pada air tu ke tak, it's not kita punya problem lah sebenarnya. It's not kita punya problem lah. Our intention is saya punya intention ialah dekat saya punya harapan ialah apabila dekat di akhir hayat saya nanti di dalam kubur nanti, saya harap saya boleh jawab lah bila Tuhan bagi saya ilmu, apa yang saya buat pada ilmu tersebut lah. So itu je. Itu je lah. Itulah ciri-ciri cikgu saya ni kan, merendah diri, lepas tu ingat kita pasal kubur ni kan. Okay, baik. Itu je kan. Saya punya opening pun biasa kat kelas pun gitu je lah opening saya. Gitu. Alright, baik. Kita nak pertama sekali kita nak perkenalkan dulu asal usul topik kita ni. Topik kita ni asal usulnya ialah berasal daripada sini. Betul lah, daripada sini. Ini adalah surat arahannya lah, bilangan 2 tahun 2020. Surat arahan pelaksanaan, dan dia ada satu section dekat bahagian bawah sekali tu kan. Mana dia? Bawah lagi. Ni ke? Setup train. Ya kan, ni pemeriksaan. Yang ini. Ini adalah requirement yang telah dinyatakan dalam dalam surat ni, yang mana ramai lagi yang belum sedar. Jadi pada malam ini harapannya kita boleh nak bantulah
OSH practitioner ni untuk advise dengan lebih baik majikan-majikannya berkenaan dengan keselamatan mobile crane. Okey, baik. So podcast ni kita jalankan secara macam forum lah, tanya soal-soal jawab lah gitu. So kita nak tanya dengan Cikgu Asri ni kan, mengikut awak punya pemerhatian lah kan, bila cerita pasal crane ni kan, apa yang banyak orang tak tahu ataupun salah faham pasal pemilihan crane? Oh, okey. Okey. Terima kasih Cik Azhan. Dia pemilihan dalam konteks pemilihan mobile crane lah. You cerita pasal arahan ketua pemeriksa mobile crane tu. Sebenarnya dalam konteks pengurusan keselamatan crane cerita pemilihan crane ni could be nombor 3, nombor 4. Dia bukan nombor 1, nombor 2. Dalam segi parity ni nombor 4 nombor 3, nombor 4. Selalunya kan orang kata kita pakai crane tu lah. Boleh tu. Nombor Salah 3, nombor 4 lah. Nombor 3 dalam konteks dari pandangan seorang perkongsi maklumat lah kerana kita bila kita kongsi maklumat tu kena maklumat yang sahih, maklumat yang bukan daripada emosi, bukan daripada pemerhatian, tapi kena daripada sumber-sumber yang muktabar lah orang kata kan. Dari kitab-kitab yang muktabar dan daripada undang-undang, standard dan praktis lah. Itu sebenarnya pemilihan crane tu could be mungkin nombor 3, macam nombor 4 lah gitulah. Dan ke depan itu sebenarnya dia ada priority yang lebih tinggi daripada tu lah. Dan kemungkinan juga itu salah satu sebabnya kemungkinan kita tidak selalu tak jumpa dia punya penyelesaian dalam masalah kita lah dalam lifting. Okay. So kalau kita nak pilih tu, crane tu kalau saya kata, saya akan tanya dulu apa benda barang yang kau nak angkat? Kenapa nak angkat? Barang apa yang nak diangkat, nak diangkat? Okay. That will be soalan yang first we like to kita akan tanyakan lah. Soalan yang paling basic tu lah. Yang paling basic dulu lah. Itu yang paling basic apa yang nak diangkat sebenarnya. Dan kenapa nak pakai crane lah? Kenapa nak pakai crane lah? Okay. Kerana crane ni cuma salah satu daripada mechanical material handling equipment lah. Okay. Salah satu je, ada banyak lagi kan. Tapi sekurang-kurangnya pun dia start dengan apa yang nak diangkat dululah. Apa yang nak diangkat dan kemudian mungkin kita boleh tanyakan dekat mana dalam keadaan apa barang tu nak diangkat. Dekat dalam hutan ke, dekat construction site ke, dekat tepi sungai ke, kan? Apa lagi? Dekat dalam kilang ke, dekat buat rumah ke, kan? Bangunan tinggi dia punya. Tinggi ke. Jiran saya baru renovate rumah dia, buat dia buat slab depan rumah dia dan dia pakai crane lah untuk angkat konkrit kan. So jadi
Dan daripada situ barulah apa kita boleh tengok kesesuaian crane yang macam mana, crane yang macam mana nak yang kalau perlu kita nak gunakan lah, crane jenis apa dan sebagainya lah. Kalau dalam konteks mobile crane tu, is it crawler ke, is it apa beroda ke, kan? Sebagai contoh, kalau load ataupun barang yang nak diangkat itu, kita sendiri pun belum pasti lagi. So kalau kita order crane dulu, yang senyumnya cuma crane company je. Kenapa dia nak senyum? Yelah, pasal dia tahu, dia confirm ini orang memang tak tahu pasal crane-nya. Bukan tak betul, dia berkata ini orang memang kita ada chance boleh make some money lah. Pasal dia sendiri pun tak tahu apa barang yang dia nak angkat. Dia pun tak pasti, dan dia straight away order crane dululah. Then masa tu biasanya salesman akan start jual lah. Dia start jual kan, dia okay kan. So maksudnya the moment masa tu orang meniaga crane ni biasanya dia lebih suka yang macam ni lah. Dia lebih suka yang macam ni lah. Maksudnya nak beli kereta kan, tapi tak pasti tujuan kereta tu untuk apa. Untuk pergi kerja hari-hari ke, untuk weekend car ke, untuk apa setahun sekali jalan ke, just untuk lifestyle, nak tunjuk aja ke kan. Salesman biasanya kan tanya macam tu. Bila kau kata saya pun tak pastilah saya nak beli kereta apa tapi duit saya banyak, dia pun suka lah. Kan. So jadi saya simpulkan begitulah. Maksudnya first start dengan tahu apa yang kita nak angkat dululah, dan nak angkat, dan kenapa mobile crane jadi pilihan lah. Kenapa mobile crane jadi pilihan, dan of course itu biasanya berdasarkan apa lokasi ataupun working condition atau lifting condition yang kita dah pilih, di mana tempat barang itu ataupun kita punya kargo itu kita nak angkat dan pindahkan lah. That will be number one. Even kau dah tahu barang apa kau nak angkat, working condition dekat mana, nak pergi mana dan sebagainya, itu pun tak perlu nak order lagi sebenarnya. Mungkin cukup dengan apa, do some survey lah. Do some survey dengan mobile crane. Dengan sekurang-kurangnya kita boleh dapat technical info dulu daripada apa crane company, apa crane yang dia ada kan. Adakah crane dia tu betul akan membantu kita atau menjahanamkan kita later on. So kita kena first tanya tu dululah. Kalau dan biasanya kalau dia tengok orang yang macam ini kan, dia akan ready untuk tekan harga sikit lah. Dia akan ready untuk tekan harga, tapi kita boleh justified dengan beberapa data yang kita dah ada, dan kita cuba dapatkan dia punya technical data daripada dia dululah. Technical data daripada dulu. Technical data maksudnya crane manual ke apa ke, bagilah load chart dulu ke kan kat kita kan. So jadi it start daripada kita dululah. Bukan start daripada crane company lah. Start daripada kita. Adakah kita faham lifting kita tu yang kita nak angkat tu
barang yang nak kita angkat tu risikonya macam mana kan. Maksudnya kita dah ready lah orang kata kan. Jiran aku ni project engineer. So dia buat rumah dia pun dia buat lift plan sendiri. Dia buat risk assessment sendiri kan. So jadi baik. dia pergi jumpa token crane dia terus bagi spek aja. Aku nak crane kau aku nak crane yang macam ni. So jadi lepas tu dia kata kau boleh bagi tak? Tak boleh bagi aku cari company lain. Dia kata ada crane, ada macam ni, ada. Okey. So dapat yang sedang elok lah kan. Dapat yang sedang elok. Kan. Yang kita selalu risaukan ialah up to stage that kita tak tahu apa yang kita nak angkat. Bukan cerita pasal risiko tu jauh lagi kan. Kalau cerita risk ke jauh lagi. Cerita pasal risk lagi jauh lah. Belum lagi tu kan. Cerita lift plan jauh lagi kan. Barang yang nak angkat pun masih tak clear lagi. So jadi clearkan dulu barang nak angkat. Ini kalau dalam konteks tempat kerja lah. Dalam konteks tempat kerja. Buat bila nak buat risk assessment tu, kalau ada technical data lagi bagus lah kan. Technical data dah ada, dah sedap. Kalau dah ada orang kata dia punya tapak knowledge tu dah ada, so pergi crane company, just kita bagi spek apa kita nak dan itu lebih tapi benda tu step dalam konteks keseluruhan mungkin dah jadi yang ketiga atau yang keempat dah bang. Bukan jadi yang pertama lah. Saya rasa so itu mungkin gitulah agaknya kan. Itu je lah So jadi dah, maksudnya kita dah orang kata hati tu dah separuh jalan, dah rasa confident. Baru jumpa crane lah. Unless benda kerja yang dah memang continuously kan. Tu lain lah kan. Maksudnya kerja dah memang menyambung itu lain lah. Itu pun kalau crane baru, crane yang supply baru, crane supplier baru, so ceritanya lebih kurang sama jugalah. Pasal dia pun tak faham, dia pun tak tahu apa yang kita nak, kita pun tak tahu apa yang kita nak, dan memang dedah. Okay. So kita akan masuk ke bahagian crane setup pula. So dalam ni dia dalam surat ni dia ada beberapa yang saya rasa lah baru ni OSH practitioner Malaysia baru nak kenal. Yang menarik perhatian saya, yang pertama ialah pengalas mestilah 3 kali lagi besar daripada tapak outrigger. So mungkin dia orang macam kenapa nak 3 kali? Kenapa nak 3 kali? Ini memang satu, kalau belajar jadi lifting supervisor, ini memang basic lah babe. So boleh tak tolong share sebabnya? First of all, aku dalam peluang yang ini ni, aku rasa surat pelaksanaan tu pun cerita macam malu-malu nak cerita lah, kan. Dan dia seolah-olah tak detail kan. Apa salahnya detailkan sikit kan. Banyak ayat-ayat tergantung. Saya pun tak faham saya pun kadang tak faham kenapa banyak ayat-ayat tergantung di situ kan. Dan kalau betul-betul masa Cik Azan just klik sikit lah sebenarnya kalau nak cerita crane dekat industri di darat ni, saya sebenarnya dah lama daripada dulu, ataupun dah lama jugalah rasa macam dah malas nak cerita, okey. Tapi apabila arahan Ketua Pemeriksa 2020 tu keluar dan ada beberapa pihak yang
cuba mengheret saya untuk go deeper requirement tersebut, dan saya pun okey lah saya kata. Saya cubalah, saya cuba dan bila saya tengok benda tu bukan benda baru kan. Benda tu bukan benda baru ya. Bukan maksudnya baru turun dari langit ke apa kan. Dah memang sejak azali standard BS711 tu cerita sama je. In fact lebih detail daripada tu lah. Prinsipnya begini je Cik Azan. Prinsipnya begini saja. Okey. Yes. Kita menggunakan atau bekerja dengan satu lifting machineries Kita bekerja dengan satu lifting machineries yang bekerja berdasarkan capability atau capacity dan stability. Maksudnya keselamatan dia adalah berdasarkan dia punya capacity dan stability. Okey. Dan dia takkan selamat kalau tak cukup capacity dia, dan dia tak akan selamat kalau tak cukup stabil. Okey. Dan kalau dia tak cukup capacity, dia mungkin tak stabil, dan kalau dia tak stabil, dia akan jadi tak cukup capacity. Betul. Okey. So jadi dan salah satu komponen dalam mobile crane yang bertujuan untuk dapatkan kestabilan dan kapasiti sesuatu mobile crane adalah outrigger. Okey. Kerana kita tahu bahawa crane ini dia duduk atas ground. Dan beroperasi di atas satu tapak tak kisahlah tapak tu konkrit, satu permukaan. Buat masa sekarang ni belum ada yang duduk atas angin lagi lah kan. Semua duduk atas permukaan lagi kan. Belum ada duduk atas angin lagi lah kan. So kalau tak ada atas angin tu, so calculation dia gelas lah kan. So jadi kalau dia duduk atas permukaan atas air ada, tapi tak direct touch tu air. Dia duduk atas bus lah. Kalau crawler kan, dia duduk atas bus lah. Bus atas air, crane atas bus. Crawler atas bus lah. Itu pun crawler, bukannya beroda. Bukannya beroda kan. Yang pakai track boleh. Itu pun ada dalam kitab lah. Ada dalam kitab mengatakan kalau dekat atas bus cuma crawler je. Itu pun banyak safety features kena tambah untuk dia beroperasi. So apabila dia benda machineries kita ni dia ada gravity dan juga beban yang ditanggung. Berat crane plus berat load dan plus dia punya apa yang di atas lah cerita lah. So apa yang di atas itu memberi tekanan ke bawah. Yes. Memberi tekanan ke bawah. Unless kita lifting kat bulan lah kan, tak ada gravity kan. So jadi apabila kita dekat bumi ni kita ada gravity dan ada mass kan. So jadi automatic benda tu akan memberi tekanan ke bawah. Okey. Force ke bawah. At the same time kita punya ground ini memang Tuhan jadikan ada daya ataupun daya kita panggil ground bearing pressure lah. Ground bearing pressure, GBP. Ataupun ada orang panggil ground bearing capacity, ground bearing pressure. Okey lah. Okey. GBC. Kan. So so yang itu dia punya nilai dia tu various lah kan. Bergantung kepada jenis kan. Jenis permukaan kan, isi padu permukaan, banyak faktor lah ya. Dan prinsipnya kalau sesuatu benda tu nak duduk stable, safe dekat atas permukaan,
permukaan punya ketahanan itu mesti lebih besar, sama atau lebih besar daripada benda yang ke atas dia tak? Tekanan daripada mesin angkat tadi. Tekanan daripada situ kan. Total load total load lah. Lebih kurang begitulah. Saya dalam masa yang singkat ni saya pun tak intend nak go technical, tapi kita go for prinsip je lah kan. Kita go for prinsip. Prinsipal kan. Benda yang kat bawah itu mesti mempunyai kekuatan yang sama atau lebih daripada yang pressure yang daripada atas lah. Boleh tak saya bagi satu analogi? Dia contoh macam kereta nak lalu kat padang bola lah. Kalau padang bola tu lembik, keretanya terbenam. Itu simpelnya begitulah. Tapi untuk crane lebih crucial lah. Lebih crucial. Lebih crucial kerana reka bentuk dia tu. Kerana reka bentuk dia tu. Okay. So jadi jadi bila crane tu duduk atas ground tu, the first thing ialah first kita kena tahu kita punya berapa tekanan yang kita bagi dekat bawah lah. Total pressure dia lah. Total pressure daripada atas tu pergi ke bawah berapa, and then yang daripada bawah tu berapakah pressure yang kita perlu ada untuk support pressure daripada atas. Kan? So masa itulah datang pengiraan soil study dan sebagainya lah untuk dapatkan soil investigation, untuk dapatkan kontur ataupun ketahanan pressure. Biasanya dia come out dengan satu layout untuk menunjukkan kekuatan ground tu lah dekat mana. Okay, then daripada situ kita tengoklah kita punya crane pula. So jadi apabila 4 kaki tu, 4 kaki tujuannya adalah untuk menampung berat yang dekat atas. Betul? Betul. Kan? Menongkat. Menongkat. Kan? Jadi konsepnya lagi besar, okay, lagi baik lah. Betul. Kan? Lagi besar. So jadi lagi besar dia punya distribution tu lebih sekata. Itulah kan. Lebih distribution tu lebih sekata. Dan in fact kalau crane yang bagus-bagus, dia dengan ada dia punya computer system yang ada dekat dalam tu, dia boleh measure. Dia boleh measure setiap kaki tu berapa pressure. Setiap kaki outrigger tu dia boleh measure berapa pressure yang dia bagi kepada ground. Okay. Tapi kalau crane yang tak ada zaman Jepun, kita anggapkan total pressure ajalah. Maksudnya total berat crane campur berat load dan isinya di atas itulah overall pressure yang tekan ke bawah. Kan? Tapi kalau crane yang ada indication yang lebih baik, dia boleh indicate setiap kaki itu berapa pressure-nya ke bawah. Kan? Jadi daripada situ kita boleh letakkan berapakah kelebaran support ataupun base plate tambahan diperlukan untuk load distribution lah. Dan sekiranya tak dapat juga, tambahan dia ialah kita kena prepare the ground lah. Maksudnya kalau yang daripada atas kita tak boleh buat apa. Actually sebenarnya kalau steel plate tambahan tu sebenarnya adalah sebahagian daripada untuk distribute kan pressure yang daripada atas, dan juga distribute kan ground bearing pressure tu. Kan? Sebab itu kalau bila dia kira-kira nampak masih tak dapat balance kan, masih pressure yang bawah itu tak dapat nak nampung,
So jadi itu yang ada setengahnya kena kita terpaksa buat treatment kepada ground, okey, Betul? Betul? dengan compacting dan sebagainya, okey. Ya, betul. Itu pun kadang-kadang tak cukup juga, terpaksa letak susun plate lah. Yes. Susun plate, biasanya kalau susun plate macam itu biasa untuk apa yang crawler je kan, tapi kadang-kadang mobile pun terpaksa betul. juga gitu. Kalau apa kita punya ground kita tak dapat nak cari dia punya titik keseimbangan itu tak dapat antara ground bearing pressure dengan pressure yang daripada atas. So jadi terpaksalah modal yang lebih lagi untuk dapatkan stability lah. Itu pun lagi nanti crane operator terpaksa buat beberapa adjustment dekat dia punya boom angle dan sebagainya untuk dapatkan supaya distribution tu lebih baik lah. Lebih baik lah. Itu lebih kurang begitulah. Saya nak kongsi cerita. Ini kawan saya lah, dia ni owner company logistik. Dia ceritalah pengalaman dia terlibat dengan high rise punya projek. Macam tak ingat apa barang nak naikkan ke atas bumbung tu, tapi rasanya kalau naik atas bumbung ni biasanya aircon lah kan. Sebab bangunannya tinggi, jadi dia kena pakai 600 ton punya crane. Dan dia kata dia kena compact dengan 3 lori ni apa namanya, batu kerikil tu. Compact, lepas tu tambah dengan steel plate. Yes. Baru boleh angkat barang tu naik atas. Lepas tu dia pun ada cerita yang ini berlaku kat JB, dekat salah satu mall. Crane dia total loss. Owner building tak bagi tahu tempat yang dia parking tu, rupa-rupanya bawah tu basement parking. Pecah bang. Pecah. Member crane operator tu saya kenal. Patah tulang rusuk, setahun tak boleh kerja. Itu memang malang lah. Dia kata kalau dibagi tahu, dia akan pasang support setiap level basement tu sampai ke bawah. Baru boleh parking crane. Baru boleh, betul. Sebab itu saya kata tadi the decision untuk order crane tu dia sebenarnya kemungkinan adalah step yang terakhir ataupun step yang sebelum satu step atau 2 step sebelum terakhir. So jadi lagi banyak step ke depan itu sebelum kau order tu lagi banyak, maksudnya kita dah letak barrier lagi banyak dululah. Betul. Sebelum kita make a decision, apa crane kita nak order, jenis yang macam mana, spek yang macam mana. Kan? So jadi maksudnya penilaian risiko tu lebih terperinci lah, orang kata. Bila lebih terperinci, maksudnya kalau dalam konteks loss prevention tu kan kita letak banyak pagar sebelum tu kan. Jadi sekurang-kurangnya kalau tombang pun tak kena kat kita. Kan, tak kena dekat crane dan tak kena kan. Maksudnya failure yang kat depan tu kita avoid dululah. So jadi itu yang jadi orang selalu marah pasal apa, nak lifting ni kenapa lah lama sangat dia punya persediaan. Nak order je lah, call je lah kan. Banyak crane company ni parking buka jalan. Jalan aje lah, apa lama sangat. Tengok sana kiri kan. Jadi itulah. Jadi itulah dia cerita kan. Tapi memang betul lah. Tapi sebab tu bila saya buat training orang tak suka. Pasal kita melawan arus kan. Kan bila melawan arus jadi macam gitulah. Apalah cikgu ni kan, lifting kan patut boleh cepat, jadi kos boleh dapat kurangkan.
Patutnya makin mudah. Ini dah makin banyak ni makin requirement. banyak. Itulah kan. Dia tengok dekat DOS punya tu sikit aja dia minta. Tapi cikgu cakap banyak pula. Apa namanya? Yang itu tu ada summary lah. Pada saya yang DOS tulis tu summary. Tapi sebenarnya saya menunggu sesi penerangan yang jelas, sejelas-jelasnya atas arahan ketua pemeriksa dan juga dia punya surat compliance requirements tu. Ya, betul. Dan sekarang ni cuma dibuat dalam konteks online kan. Maksudnya tidak berstruktur, maksudnya sesi untuk crane company, sesi untuk construction industry, sesi untuk manufacturing industry kan. So jadi barulah kalau setakat public aja gitu kadang-kadang kita tembak, kita shooting the sky kan. Cakap orang putih pula, minta maaf lah saya lah. Kita shooting the sky je kan. Kita menembak langit aja kan. tak ada arah tuju. Tahu. Okey, baik. Bercakap tentang outrigger ni, dia ada dua benda kat dalam dinyatakan ni. Yang pertama, semua outrigger mesti digunakan, dan yang kedua, outrigger mesti diunjurkan sepenuhnya. Okey. Kau cerita pasal outrigger ni kan, ada crane, dia ada outrigger yang kecil tu tau. Dekat bawah kepalanya kan, biasanya kan, bawah kepalanya dengan bawah ekornya. Yang itu kira outrigger ke itu kira suspension? Bukan suspension lah. It's part of the supporting lah. Itu bukan absorber lah kan. It is part dia punya untuk stability lah. Cuma kalau yang itu dia tak masuk dalam dalam load chart. Kan yang masuk, maksudnya yang contribute betul-betul dekat capacity dan juga stability, itulah 4 itulah yang masuk dalam chart itulah. Kan. Cuma yalah kadang-kadang orang selalu semua orang kata buka penuh kan. Buka buku mana-mana kitab pun kata buka penuh kan. Tapi kenapa crane company dekat load chart dia kata boleh buka maksudnya boleh buka separuh suku ke apa kan. Persen kan. Dia beginilah orang kata kan. Okey. Crane company ni bila dia buat design crane, of course dia akan ikut kitab-kitab yang telah ditetapkan. Okey. Kan? Tapi dan kitab-kitab ni meletakkan minimum requirement. So jadi apabila dia buat crane, of course dia tak nak sekadar meeting the requirement. Okey. Selain daripada meet the regulation, dia juga nak menunjukkan bahawa dia punya crane itu versatile. Okey. Kan? Versatile dan orang kata dia boleh menyesuaikan dia punya design itu atau dia punya setup itu ataupun dia punya kekuatan dan kestabilan itu boleh disesuaikan dengan kerja. Kan? Ya, dengan kegunaan dia. Tapi walau bagaimanapun kan, dia tetap tertakluk kepada, maksudnya the more stable kan you punya crane, that means the more you punya capacity. Bigger capacity. Kan? Bigger. Yes. You will gain more capacity. Okay? If your crane more stable. Okay? Tapi bila crane you less stable, kan? So jadi you punya capacity juga kecil lah. Kan? Boleh angkat ni jalan. So jadi kalau aku buat crane pun dan berdasarkan aku punya design, okey, aku cakap boleh buka separuh. Crane saya memang boleh buka separuh tapi kapasitinya beginilah kan. Dan kan. Dan kalau tengok dekat
apa crane manual atau load chart dah, dia ada disclaimer tau. Ramai orang Oh, tak dia baca. disclaimer? Dia ada disclaimer. Crane company, dia crane manufacturer. Dia bukan crane yang kat Malaysia ni. Crane kat Malaysia ni cuma vendor. Kan? Oh, Manufacturer. Kan? ha. Manufacturer. Contohnya Kobelco ke apa kan. Dia dekat dia punya manual tu dia ada disclaimer. Kan? Dia Tempat- kata cuba kau Dia kata baca apa? disclaimer dia gitu kan. Maksudnya dia kata kan design crane dia adalah ataupun kandungan dalam konten dalam manual ataupun load chart itu adalah valid selagi mana kan crane operation dijalankan dalam limit dan dalam keadaan yang terkawal dan selamat. Kan? So jadi nanti ujung-ujung dia balik pada kita pula. Aku design macam tu. Dan kau kat tempat kerja kau kena buat penilaian lah. Adakah kesesuaian dia atau tak? Okay. Kalau kau buka separuh tapi kau nak boom, kau nak tembak habis. Kan? Sebab itu mobile crane ni dia tak macam overhead crane. Sebab itu dia perlukan competent operator. Kan? Pasal dia tak dia tak boleh tell everything dekat dalam load chart tu. Pasal dia tak tahu apa yang kau nak angkat satu. Okay? Dia tak tahu kau punya working condition macam mana, kan ground kau macam mana, overhead obstruction macam mana, banyak benda lagi. So jadi dia cuma cerita berdasarkan macam mana crane dia boleh berfungsi seperti apa yang telah direka dan mengikut limitation yang telah ditetapkan. Di luar daripada itu, maksudnya apa yang dia letakkan dekat situ dah jadi tak valid dah. Betul. So jadi sebab tu dia perlukan competent crane operator dengan ilmu dia untuk sesuaikan dengan load chart dan manual itu. Tak boleh nak cerita segala-galanya dalam manual load chart. Tak adil juga untuk crane manufacturer kan. Even kadang-kadang ada yang lagi teruk tak ada cerita lebih kurang aja. Yalah mungkin ilmu banyak sangat nanti kan orang tiru pula kan. Jadi gitulah. Itulah. Okey. Baik. Ni lagi satu pasal outrigger ni. Dia pun ada kata tayar mestilah tak kena mencecah tanah. Ini dulu pernah jumpa geng-geng crane operator ni, dia kata tak boleh bang, tak boleh. Bahaya. Apa sebabnya nak kena tayar ni, nak kena terapung daripada mencecah tanah? Load distribution. Rasanya ini ramai ni tak tahu ni. Load distribution. Itu daripada pengalaman dan daripada apa yang saya faham ialah load distribution lah. Okay. Maksudnya load yang daripada atas itu betul-betul distribute pergi ke outrigger. Tidak. Pasal kalau tayar sentuh maksudnya akan pergi ke tayar. Pergi tak pergi sepenuhnya lah. Tak dapat sepenuhnya lah. Tak dapat sepenuhnya lah. Begitulah. Okey. Begitulah. Tapi bergantung kepada design crane juga. Bergantung kepada jenis crane juga. Sebab tu kadang-kadang kita nak put sebab tu aku cakap bila JKKP dia buat statement macam itu dalam tu banyak ada yang benda tergantung. Kan? Saya faham dia buat summary tapi sepatutnya apabila dia kena arrange satu sesi so that dia akan detailkan benda-benda macam itu. Pasal tergantung apa yang tayar tu apa semua itu depend pada jenis crane. Mobile crane macam-macam. Mobile crane macam-macam kan. Ni baru ada orang tanya ni, berapakah ketinggian tayar daripada tanah? Ni kot crane. Tengok crane lah. Tengok crane.
Tengok crane. Bercerita buat crane ni kita bukan boleh suka-suka cakap berapa kan. Tengok 3 crane manual. inci ke. Dia Tengok kena crane tengok manual. crane. Kalau Tengok macam crane. crane katak, dia ada lain. Crane Ah. katak tu, crane katak. Crane katak Aku lain. kadang-kadang nak cerita ni kadang malu. Ya, yalah pasal kita tahu kan kita ni bukan crane operator kan. Tapi kita share mana yang boleh je kan. Tapi macam gitulah saya kata bukan segala-galanya boleh kita ditentukan dengan simply macam tu saja. Okey. Mungkin boleh kita cerita pasal basic ataupun pasal prinsip itu saja. Lebih daripada tu memang kita tak boleh nak apa bagi kerana takut jadi salah faham dan sebagainya lah. Ya. It depend on the crane. So kita bagi yang apa namanya general principle je lah. Jadi prinsipal. Sebab tu kena ada kelas. Saya punya cikgu sampai sekarang dia tak nak expose to public cerita pasal crane dengan public walaupun dia crane designer, walaupun dia lifting engineer. Pasal dia kata saya tak tahu, kalau saya cakap macam ni, dia kata saya tak tahu level knowledge orang tu tahap mana. Kan? Kalau kita kalau you attend dia punya training, so lebih mudah. Pasal dia akan cerita dia punya flow of the story lah. Kan? Kalau dekat public ini, bila dia bagi statement, dia takut kalau statement tu too deep, kan? Terlalu deep, takut orang yang tak ada experience, yang tak ada, dia akan fikir berbeza ataupun dia tak faham. Bila dia tak faham, fahamnya lain. Dia kadang-kadang tak faham dan faham dia lain pun pelik juga kadang-kadang kan. Betul. Dia tak faham, kadang-kadang dia ingat dia faham tapi fahamnya lain. Jadi sebab itu benda-benda macam gitu kalau dalam latihan classroom boleh diselesaikan. Tak faham, tak clear ni semua boleh diselesaikan. Tapi kalau dengan open in public macam ini, kita tak dapat nak selesaikan. Jadi biasanya memang dia tak akan bagi satu statement yang spesifik lah. Macam itulah. Yang kita nak sampaikan pada malam ni ialah general idea. Yang lain daripada tu kena buka kitab kan, kena buka kitab tengok. Kalau saya cakap pun saya bukan bercakap berdasarkan saya punya emosi, saya bercakap berdasarkan kitab. Yang sepatutnya lah tengok kitab tu cerita apa kan. Senang aja. Trainer ni kan kalau saya interpreter je pada saya interpreter. Alright, ada soalan, ada beberapa soalan. Kita layan soalan dululah. Amil, untuk hammerhead tower crane, tiba-tiba datang tower crane, orang cerita sama mobile crane. Betul ke memang tak guna computer load, just ada load limit je? Betul ke? Tak tahu. Kau tanya JKKP lah. Tanyalah JKKP kenapa dia boleh bagi memang tak ada requirement tu lah. Tak ada dalam Malaysia, tak ada that requirement untuk mewajibkan perlu ada even kadang-kadang load limiter pun tak ada. Okay. Tapi in general memang mana-mana jenis crane memang tak ada requirement untuk computer load ni. Tak ada. Kadang-kadang susah nak macam ini lah. Tapi kalau tengok kitab kan, kat kitab ada, tapi dekat Malaysia ni kitabnya lain, jadi yalah. Jadi ikut kitab dia je lah. Kalau dia kata yang tukang approve tu dia kata tak perlu, dan tak perlulah nak buat macam mana kan. Dia apa namanya kan ada proses mendapatkan perakuan kan. Dia kalau dah approve-nya macam tu, macam gitulah. Gitulah. Dia kadang-kadang orang tak faham komputer ni kan,
dia sebagai orang kata pemudah je. Pemudah cara. Kan? Membantu. Yes. Membantu kita memahami design crane tersebut. Kan? Tapi komputer tu tidak membuat maksudnya keputusan. dia bukan akan dengan adanya komputer tu bukan maksudnya dia akan crane tu akan adjust according to the situation, tak? Tak. Kan? Betul. Komputer tu hanya nak bagi tahu kita what is the situation of the crane. Tapi crane tu takkan adjust according to the situation. Sebab itu aku tahu, sebab itu salah satu sebab dia kenapa dalam konteks JKKP on the technical dia kata komputer crane ni LMI dan sebagainya adalah accessories. Accessories. Okay. Tapi kalau dicerita tentang limiter adalah safety device. Komputer ni dia ada dua tau. Okay. Dia ada sama ada dia limiter, safety device ataupun dia sebagai menerangkan keadaan crane pada waktu tersebut. Update some status lah. Kan? Tapi kalau dia termasuk dalam safety device, dia jadi wajib. Seperti dalam kitab pun cakap, limiter tu wajib. Pasal dia safety device. Kan? Dan kalau kau tengok arahan ketua pemeriksa pun dia ada sebut safety device kan? Cuma dia tak detailkan dalam crane apakah safety device yang dia masukkan tu. Betul tak? Itu aku cakap banyak tergantung tu di cerita dia. Safety device. Betul. Kan? Kalau teknologi sekarang pun dah banyak kalau sebut safety device ni kan. Tapi memang betul lah kalau dalam konteks kitab memang dia kata safety device mesti ada dan ada berfungsi, diuji dan tidak boleh ganggu kacau. Bypass, override tak boleh. Tapi ada kunci untuk matikan. Sebab itu dekat ini ada orang member lah crane operator darat ni juga dia pergi offshore dia cakap kan. Dia ingat dekat offshore tak override, dia kata override juga. Pasal apa dekat prosedur dia kata tidak boleh override safety device melainkan mendapat kebenaran. Kebenaran daripada pihak pengurusan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ujian. Ya, of course kalau kau buat load test memang kau kadang-kadang kau terpaksa override lah. Pasal switch off lah. Cuma dia punya override tu ada surat. Betul. Berkebenaran kan. Itulah cerita dia. Pun pelik juga ada kunci kan. Dia ada kunci lah. Okey, soalan daripada Hafiz Baihaqi. Ini soalan kebat ni. Pada pendapat coach dan Cikgu Asri, bila ada setengah orang bawa mobile crane ni time lifting sampai tercongek crane tu, caption dia orang lama. Ini behavior lah ni. Itu saya tak nak komen. Pasal kita bercakap tentang apa yang ada, apa yang macam kereta kan? Kau tengok kereta kan? Kereta dengan spesifikasi dan sebagainya kan? Mahal-mahal kan? Audi RS lah, apalah, tengok dia punya brake, dia punya apa. Tapi tercongek dekat highway juga kan? Kan? So, kalau kau tanya orang Audi engineer yang tukang buat kereta tu, agak jawapan dia apa? Kan? Dia kata, aku design je. Aku design ikut buku. Kan? Kau yang bawa tu dia keputusan dia lah, dia yang bawa. Kan? Betul. So dan aku
Aku design kereta berdasarkan buku, berdasarkan calculation aku. Dan semasa aku nak bagi kereta ni dekat pengguna, aku dah bagi tahu, aku dah bagi manual. Aku dah bagi Ya. tahu, ini gini, segini. Kan? Hmm. Hmm. Dah lah, dia kata apa boleh buat, kita buat lagi. Betul tak? Kan? Betul. Jadi behavior lah. Kan? Ah. Ilmu dah ada. Tak? Kompeten dah kompeten. Train dah train. Kan? Cuma walaupun cuma renew dia tu macam renew lesen kereta. Itu yang sedih sikit lah. Iyalah. Itulah. Tapi at least dah ada ilmu, dah kompeten. Kan? Apa lagi? Dah ada teknologi. Kan? Crane baru dah design. Macam mana? Gitulah cerita dia. Okay, kalau dari sudut saya dululah macam mana kita kita kontrol. Ini dah konteks kilang lah. Kita ada senarai crane operator favorite. So crane operator yang dalam senarai crane operator yang disayangi ni je yang boleh masuk dan bekerja kat tempat kerja kita. Mana yang tak nak bekerja sama ni suruh dia kerja kat tempat lain, jangan masuk tempat kerja kita. Itu kita punya cara lah, sebab biasanya lawan cakap dengan crane operator ni susah nak menang. Diorang ni pandai. Susah sangat nak menang. So kita kontrol macam tu je lah. Okay, baik. Soalan yang seterusnya, Rafiq Yasmi. Boleh ke alas pakai kayu? Saya tengok ada crane operator alas outrigger pakai kayu tapi kayu tu tebal lah. Boleh ke? Kalau ikut kitab, kalau tak silap saya boleh, tapi kayu tu mestilah hardwood lah, jenis hardwood. Jenis kayu hardwood, beberapa cm ketebalan begitulah, dan disusun secara apa dia panggil nama tu, rapat, dan dia mengikat antara sama lain. Gitulah. Cribbing macam tu lah, dia panggil cribbing teknik macam itulah. Maksudnya susunan cribbing cribbing. Maksudnya susun tu dia mestilah ada ketebalan tertentu, bukan 40 cm ke. Aku baru lupa lah. Lebih kurang begitulah. Tapi Pak Inci dia. Lebih kurang itu, tapi kayu tu mesti jenis hardwood dia call it. Hardwood. Yeah. Dan kayu tu mestilah dalam keadaan yang elok, tak ada keadaan elok lah. Keadaan yang elok lah. Tapi untuk pengetahuan awak, kalau awak masuk satu planet yang ada minyak dengan gas tu, dia minta maaf. Kayu besar mana pun minta maaf. Dia tak bagi. Sorry. Steel plate 20 mm minimum. Metal plate sahaja. 20 mm minimum. 20 mm minimum. 20 mm minimum. 20 mm. Kalau itu kalau planet minyak dan gas lah kan. Sebab itu harga sewa lain. Betul. Kan? Kayu dengan plate takkan nak sama harga. Semua ada. Ada ini, ada ini, ada. Semua ada. Tak ada alasan tak ada. Tu masalahnya dengan planet tu. Okay. Ambil lagi. Susah nak buat lifting plan sebab kata computerized load penting. Apa? Tak faham soalan dia. Bukan buat lifting plan kita pakai ini ke? Load chart ke? Computerized? Apa maksud apa? Itulah. Tak apalah. Mel, kalau ada maklumat tambahan Mel, bagi sikit. Boleh. Nak pakai komputer tu boleh. Tak tahu kenapa dia nak pakai computerized tu. Boleh macam juga nak pakai computerized tu. Boleh juga. Kalau nak buat lift plan, tengok dekat situ. Pasal dekat situ ada some kind of load chart jugalah. Dia boleh baca kan. Kau punya
boom, Oh, dia angle based on apa actual semua. Ha? based on actual setup Based on actual setup. Boleh based on juga. actual setup. Boleh Boom dah juga. ada. Boleh Yalah, juga based on actual, boleh juga. Lagi tepat dia sebenarnya, lagi tepat. Dia lagi tepat kan. yalah actual. Tapi maksudnya crane tu dah masuk lah. Yalah. Crane tu dah masuk kan, kau kena duduk buka tengok. Then baru actual lah. Maksudnya dah actual setup buat lah. Depend project lah kan. Kalau katalah kau baru nak hire that crane, takkan kau nak bagi dia masuk baru kita draft dia punya lift plan. Buatnya lift plan dia ke laut, takkan nak allow crane tu balik. Crane tu dah masuk. Dengan dia punya counterweight berlori-lori dah bawa, dah set up apa semua. Kalau setakat katu 25 tan tu tak ada hal lah suruh balik kan. Ini yang 100-200 tan tu kau nak suruh balik gitu aja. Dengan rombongan rombongan sekali. dia kan. Dengan rombongan dia, kalau heavy lift siap kontena minum air pun dia bawa sekali. Dia punya pantry dia bawa sekali siap. Tapi semua tu semua tu dikira kan. Dah macam Pak Arab hantar anak pergi study dekat overseas. Semua bawa. Semua dia bawa kan. Tapi semua dikira kan. Itulah. Itu yang kita nak kena ni. Nak kena banyak benda lagi lah dalam konteks negara kita ni. Saya sebenarnya mengharapkan sangatlah kan. Kalau kita tengok 2020 ICOP tu arahan Ketua Polis tu dah keluar. Ini dah masuk 2022. Walaupun kau cerita pandemik lah apa semua kan. Nampak macam suam-suam kuku lah dia punya apa tu penggembelingan untuk ke arah compliance tu. Kita tak ada nampak lagi respon daripada Persatuan Crane Company kan, Mobile Crane, Persatuan Mobile Crane ni masih semua keep quiet lagi, senyap 1000 bahasa. Aku tahu dia orang ada persatuan kan, tapi patutnya dia orang pasal benda tu efek dia orang kan, dan benda ni dia takkan achieve kalau kau melalak seorang-seorang. Aku pun personally rasa lifting sebenarnya adalah salah satu hazard yang tinggi dekat Malaysia ni yang telah di-underestimate kan. Ni ada. Dah lama underestimate. Termasuklah trainer-trainer dia sekali kan. Dia underestimate kan, termasuk dia punya trainer-trainer sekali. Dia underestimate dia tu. Underestimate. Sebab mana-mana kilang pun bila ada pasang overhead crane lah, kalau kilang overhead crane lah, bila ada overhead crane memang dah tahu dah benda ni yang selalu jahanamkan benda, yang selalu menyebabkan produce LTI kat dalam operation. Inilah bendanya, lebih daripada benda lain. Itulah dia. Tapi macam gitulah. JPP minta characterize atau summary setiap bahan nak diangkat, kadang-kadang tak ada actual berat setiap barang. Tak ada actual berat setiap barang. Dia boleh timbang. Dia boleh timbang kalau tak ada, kalau boleh timbang. Kan. Mula-mula suruh engineer tu kerja lebih sikit. Mula-mula suruh engineer tu kerja sikit. Kan, dia boleh kira malas saja. Dia boleh buat drawing yang baik. Lifting supervisor janganlah apa semua benda buat kerja sendiri. Jangan. Suruhlah engineer tu buatkan lah. Ada owner kan. Ada yang order kan. Frame-frame semua sekali tu ada. Beratnya dah ada dah. Semua sekali tu dah ada. Minta. Cuma minta dan masukkan dalam satu dokumen lah. Itu je. Apa binatang berapa kilo. Apa binatang berapa kilo. Itu simple je. Simple je. Tak, jangan pakai crane semua. Lambat lah. Rasanya lambat lah aku satu-satu nak pakai crane. Lambat.
Tak ada Mil buat macam yang dicadangkan tadi, Cikgu Hasri cadangkan tadi, minta senarai barang dan kemudian dia punya berat dia. Tengoklah barang, kalau kayu-kayu apa pecah-pecah tu takkan itu pun kau nak minta dia punya berat COG bagai kan. Tengok jenis barang lah kan. Kalau machineries, kalau apa engineering part kan. Precast, ini semua ada. Ini semua ada. Nak tak nak itu aja. Apa namanya? Ada. Jangan cakap tak ada. Ada benda kita timbang dengan berat mata memandang je. Taklah semua sekali kau nak ni kan. 100 kilo tu. Timbang ni sebenarnya kalau kau ada load cell sekalipun, benda tu sebenarnya bukan tujuan setiap kali kau nak kena timbang. Itu sebenarnya untuk rujukan. Untuk rujukan je. Estimate. Katalah kau apa kau ada data. Kau ada data tapi mungkin tak tepat data tu, jadi kau timbang untuk double confirm. Itulah. Itu aja. Bukan setiap kali nak timbang. Letih lah. Oh letih. Crane operator lah paling boring. Kat atas tu alamak Amil datang. Mesti nak menimbang lagi ni. Sekali. Oh letih. Tak payah senaraikan barangnya, lepas tu minta berapa beratnya. Senang, benda tu semua dah ada. Mesti dah ada dah. Okey, baik. Dah tak tapi ada jangan gaduh. Jangan gaduh dengan engineer, jangan gaduh dengan project manager. Jangan gaduh. Tanya elok-elok, bawa 100+. Bawa 100+. Kalau dia kata nantilah aku preparekan anunya. Tak apalah, aku pun tunggulah kau prepare, aku balik dululah, senang cerita. Iyalah, bagi masa. Kan. Agak-agak kau boleh bela jin, kau bawa jin kau boleh tahu berapa berat. Kan, jin berapa berat barang ni? Baik tuan. Baik tuan. Aduh. Okey, baik. Alright, dah tak ada soalan. Saya nak promote program lifting supervisor yang akan diadakan pada hari Christmas 25 dan juga 26 Disember, 2 hari secara online. Okay. Kenapa nak buat online? Kan dah boleh buat kelas offline. Dia gini, bila anda buat online, anda akan gunakan satu benda yang anda tak akan gunakan kalau anda datang ke kelas, iaitu laptop. Sebab kita akan terus paksa Cikgu Hasri kita akan terus kalau rasa nak pas dia punya exam tu lebih senang, pakailah benda tu. Kalau tak cara manual lah. So you all akan terus buat lifting plan kat dalam kelas pakai komputer. Secara gunakan segala software, segala formula, segala apa yang kita ada tu, you akan buat. Sebab tu saya akan tahan, kami berdua akan tahan buat benda program ni secara online sebab anda akan buat benda ni secara live dan kalau sangkut terus boleh tanya, share screen, tunjuk. Saya tak tahu nak buat yang ini. Senang, okay? Sebab itu kita akan tahan terus buat benda ni secara online sampailah tahun depan. Okey, baik. So, harga publiknya ialah RM650 sahaja. Okey. Dan ini ialah harga untuk yuran untuk orang-orang yang nak claim HRD Corp dan kepada anda yang nak daftar secara solo, ini ialah yuran anda, Early Eagle. Yang ini ni akan tamat tak lama lagi ni. So, untuk malam ini, cepat-cepatlah daftar. Dan sertai, kita buat masa ni, kita dah ada 2 orang yang mendaftar, saudara Ikhmal dan juga Rohan. Mana Rohan? Mana Rohan tadi? Tadi ada Rohan. So 2 orang dah daftar. So let's join us dan yang akan
jadi facilitator program kita ialah Cikgu Asri sendiri. So as you all dah belajar daripada beliau ada banyak pengalaman dan juga banyak pengetahuan yang anda boleh nak sedut yang anda boleh nak nak pelajari, tanya kepada beliau puas-puas segala soalan teknikal, segala soalan teori, segala soalan tentang calculation. Dan menariknya, modul yang kali ini ni kami akan perkenalkan digital lifting plan generator. Maksudnya anda tinggal masukkan key in data-data basic. Contohnya kita nak angkat barang apa? Barang tu berapa beratnya? Katalah 3 tan. Okay, nak angkat guna apa? Kita ada sling. Okay, masuk tu dia terus keluar semua sekali, babe. Settle. Lifting plan ni didesainkan oleh Cikgu Asri sendiri. Dan kita akan buat benda ni eksklusif untuk setiap student. Akan ada nama anda bila setiap kali lifting generator tu dikeluarkan, nama anda akan ada keluar dekat situ, dia jadi satu kopi khusus untuk anda. Itu yang keren. Itu specialnya kali ni. Sebab apa benda ni special? Sebab antara isu jadi lifting supervisor ni ialah nak menghafal formula. Contohnya nak dapatkan ukur lilit pi d ataupun pi j kuasa 2, nak pakai yang mana satu? Yang lain anda nak cari COG kat mana? Yang ini A campur B bahagi 2, A campur B campur C bahagi 3 dan sebagainya. So banyak benda nak ni, takut nanti balik dekat site, Allah, mana satu aku nak pakai ni dah lupa. Tak payah, kita pakai je lifting plan generator dan juga calculator tu. So pergi ke website kita, ini liftingsupervisor.gr8.com. Saya letakkan di ruangan chat supaya anda boleh boleh post dekat situ, kat situ, boleh klik dan juga lawat, boleh download brochure yang kita ada. InsyaAllah sijil yang kita keluarkan, soalan popular ialah adakah ianya accepted by JKKP, kita punya sijil. Alhamdulillah, Bang Ramli dah pernah kena periksa dengan JKKP, lulus. Ada klien yang telah kena NOP, dapat notis, dapat selesaikan notis tersebut dengan sijil kita, boleh. Okay? Sebab apa? Sebab macam Cikgu Asri katalah, buat masa sekarang ni dia masih lagi here and there. So sebelum benda ni jadi rigid, saya rasa kelas ni harganya tak sama lagi kot. Okay, baik. So rebut peluang ini untuk tambah baik diri anda dan juga jadikan aktiviti lifting anda lebih selamat. Baik. So kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Asri atas ilmu yang telah dikongsikan malam ni. Terima kasih. Kepada rakan-rakan yang lain, sila komen dekat Cikgu Asri kalau anda belajar sesuatu. Terima kasih Cikgu Asri. Semoga berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Minta maaf kalau terleza. Minta maaf kalau terleza masuklah kita ni macam gini kan. Okey, baik. So dengan itu kita tamatkan kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As dan berjumpa dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum. Wal asri innal insana